Assalamualaikum and salam sejahtera. So welcome back to my YouTube channel Cikgu Pakar Kira by Miss Nisa. Okay, so ini adalah bahagian yang ke-9 bagi kerja khusus akaun 2021. Okay, so untuk bahagian ke-9 ni Miss akan guide you all untuk lengkapkan lampiran B yang masih lagi belum dilengkapkan daripada muka surat 6 sehinggalah muka surat yang ke-27. Yang mana yang masih belum lagi kita bincangkanlah bagi video-video yang sebelum ini. Okay, cuma Miss nak bagi tahu bahawasanya okay, tak semua nombor Miss akan beri secara detail. Miss hanya akan bagi guideline sahaja kerana Miss perlu follow lah syarat yang perlu Miss follow, yang mana untuk meneruskan video ni kerana Miss tidak boleh beri secara detail, sedetail-detailnya bagi guideline ini. Okay, dan seterusnya untuk beberapa urus niaga dan lampiran B juga Miss akan hold dulu untuk bahagian yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan memasukkan tunai ke dalam bank. Sama ada kita nak masuk menggunakan CDM, cash deposit machines, ataupun kita nak masukkan menggunakan slip bank. Yang itu Miss akan hold dulu ke dalam video yang seterusnya. Okay, alright, so jangan lupa untuk siapa yang masih lagi belum subscribe I punya YouTube channel, jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel Cikgu Pakar Kira by Miss Nisa. And then if you happy dengan video I, just like my video and then share link YouTube I ni kepada you punya classmates supaya diorang pun mendapat manfaat yang sama. Dan if you have any questions, you boleh komen dekat bawah ini. Okay, so if you are ready, so let's go untuk next part bagi kerja khusus akaun 2021. Let's go. Okay, hi, so welcome back to my next video, iaitu berkaitan dengan lampiran B. Okay, itulah bahagian yang ke-9. Okay, so untuk bahagian 9 ni macam I dah beritahu tadi, yang mana I akan guide untuk melengkapkan bagi lampiran B yang masih belum dilengkapkan lagi. Okay, so make sure sebelum pergi pada lampiran ni B ni, bahagian ke-9 punya video, make sure you pergi tengok dulu video-video yang sebelum ni, sebab ada satu urus niaga kita dah lengkapkan dalam lampiran B. Okay, sebelum kita lengkapkan lampiran B, pastikan you create dulu untuk 3 nama ni, iaitu Pasaraya, Kedai Runcit dan juga Pasaraya ni untuk you beli sayuran. You create lah apa-apa nama Pasaraya yang mana you nak beli sayuran nanti. And then nama yang kedua adalah berkaitan Kedai Runcit, iaitu untuk pembelian kotak-kotak burger dan juga kotak oblong. Ini pun tak ada masalah kot, kita dah buat dekat dalam bahagian video yang ke-7. Okay, dan next adalah you tolong create satu nama yang mana dia membuat perkhidmatan printing and design. Okay, tolong create satu nama, perniagaan dan juga alamat. Okay, make sure you create dulu sebab kita akan guna dalam urus niaga kita sebentar lagi. Untuk ABT, ini pun kita dah bincangkan dalam profil perniagaan yang mana kita dua, iaitu koperasi dan juga kelab futsal. Tolong pakai nama yang sama. Okey, so kita pergi dulu pada muka surat 6. Okey, muka surat 6 iaitu 1 hari bulan Mac, yang mana kita memulakan perniagaan dengan membawa masuk modal. Okey, untuk modal ni pakailah nombor apa-apa yang logik, sebab you hanyalah membuka kios burger. So kalau katakan you ambil sampai 100,000 adalah satu amount tak logik. So ambillah apa saja amount logik. Jangan ambil terlalu rendah pun jangan, sebab takut nanti ada amount mungkin tak cukup untuk you beli contohnya peralatan kedai, barang-barang niaga. Kan pada permulaan kan you tak dapat lagi you punya pusingan modal kan. So you akan pakai modal yang ada. Okay, so untuk yang March 1 hari bulan ni, amount yang you akan letak dekat sini dia akan sama tau. Dia akan sama dengan kita yang dah bincangkan dalam profil perniagaan tu. Nampak tak modal awal? So apa yang you masukkan sekejap lagi, you kena masukkan sama dengan ini. Macam hari tu I letak 23,000, tu nombor yang hari tu. So now I tukar. So ikutlah berapa nombor yang sesuai. Contohnya boleh letak 10,000, 5,000, 15,000. So terpulang kepada you. Cuma je macam mana cara untuk letakkan dia adalah, okay, so dia ada tiga bahagian, yang mana tunai di bank, tunai tangan dan juga peti sejil buku. Contohlah I letak 10,000. So 1,500 I guna untuk beli peti sejil buku. Jadinya balance ada 8,500. So 8,500 lah I akan bagikan di antara tunai di bank dan juga tunai di tangan. Maka daripada 8,500 I akan kalikan dengan 0.6 sebab 60%. Dan tunai tangan 8,500 I dah kalikan dengan 0.4. Maka bila I tambah semua, maka I dapat beli 10,000. So 10,000 ni I akan masuk kat sini. Dan apa amount yang you masuk kat sini, mestilah you masukkan sama dengan apa yang you letak dalam you punya profil perniagaan. Okay, so itu adalah bahagian yang pertama. Okay, boleh? Okay, so settle untuk muka surat 6 bagi March 1. Okay, seterusnya muka surat 6 1 hari bulan membeli peralatan kedai secara kredit. Macam mana I tahu kredit? Tak tulis kredit pun sebab invoice. Bila invoice mesti urus niaga secara hutang. Okay, nombor invoice letaklah apa-apa sebab ini bukan perniagaan kita punya dokumen, orang tu punya penjual punya. So letaklah apa-apa create. Atas ni letaklah apa-apa nama dan juga alamat berkaitan dengan orang yang menjual peralatan kedai.
Okay, so bawah ni letaklah nama kita. And then untuk yang ni, range harga ni tolong tengok apa dekat Shopee ke apa, you masukkan nombor ni. Okay, so untuk dapatkan jumlah, darabkan kuantiti, terus dapatkan jumlah. Okay, cuma I nak tekankan berkaitan dengan tong gas ini bukan refill, ini tong gas yang baru beli. Sebab tu harga dia agak mahal. Macam mana dapatkan range harga dia, you boleh tengok dekat dalam Google, ada banyak sangat range harga. Tengoklah kalau you beli yang berat dia ringan, ringan lah sikit. Bukan ringan sikit, murah lah sikit harga dia. Okay, and masukkan amount tu di dalam perkataan. Okay, settle. Okay, lepas tu muka surat 7 berkaitan dengan membayar deposit sewa kios. Okay, bila you menyewa kios, you akan bayar sewa. Pada permulaan, you bukan hanya membayar sewa tapi membayar deposit. Selalunya deposit ini dibayar untuk sebulan hingga ke 2 bulan. So contohlah, you kios ambil range harga lebih kurang 400 ke 800. Contohlah, I ambil 600. So jadinya untuk kios, I bayar untuk 2 bulan. Jadinya deposit I akan bayar sebanyak 1,200. Sebab apa? 600 darab dengan 2 dapat 1,200. Okay, so dia kata secara tunai, maka ini I akan keluarkan daripada tunai di tangan. Okay, bukan tunai di bank. Okay, so yang ini kita dah bincang dalam bahagian video I yang kedua. Okay, lepas tu muka surat 8, membayar lesen perniagaan untuk tempoh 6 bulan sebanyak 240. Tak ada apa pun, cuma you letaklah nanti bayar pakai tunai di tangan ataupun tunai di bank. Tapi bagi amount yang kecil macam ni, selalunya kita letaklah pakai tunai di tangan. Sebab amount dia just 240 sahaja. Okay, seterusnya yang ini kita dah bincang dalam bahagian yang kedua. Yang ini pun kita dah bincang dalam bahagian yang ketiga. Tengok balik video I sebelum ni. Okay, lepas tu yang seterusnya muka surat 7. Ini pun ada bincang bahagian ke-7 berkaitan dengan pembelian kotak secara tunai dalam part 7, iaitu kad inventory kotak. Okay, seterusnya 2 hari bulan berkaitan dengan you membeli sayuran. Okay, apa yang saya tekan kat sini adalah untuk yang mendapatkan harga ni, pastikan you tolong buat survey dekat banyak tempat. Contohnya macam ni, I buat survey dekat Tesco. I pun still survey. So you pun kena rajin survey. Walaupun tak rajin pergi pasar raya. Okay, ini pun antaranya tempat kedai lain yang pergi. I survey juga dekat Fama. So daripada amount yang ni, contohlah dekat Fama ni harga dia RM4 untuk bawang. Okay, yang dekat sini I survey harga dia RM5.94. Dekat Tesco harga dia RM2.69. So you ambil lah harga yang sesuai. Cuma apa yang I nak tekankan adalah, pastikan harga yang you ambil adalah harga untuk 1 kilogram. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bila you darabkan dengan jumlah, pastikan amount yang you dapat tu bukanlah amount yang orang kata ada sen. So elakkan daripada dapat amount yang ada sen. Okay, so settle lah untuk 2 hari bulan. So nanti lepas ni you akan beli lagi untuk sayur-sayuran, you akan pakai harga yang sama. Minta maaf I tak nak tunjuk semua, sebab itu antara benda yang I kena follow lah kalau I nak buat video untuk galang kerja khusus. Okay, so you just pergi survey. Banyakkan buat survey untuk semua ni. Okay, so atas ni pakai nama pasar raya yang you dah create awal-awal tadi, yang I suruh tadi kan. Okay, letak pasar raya. You akan pakai pasar raya sama je setiap kali you membeli sayuran. Okay, muka surat 10 berkaitan dengan membayar tempahan logo perniagaan berpelekat. Yang ini pun sama, you tolong survey. Apa benda tu berpelekat ni? Kan kalau kita beli burger kadang-kadang ada stiker kan dekat kotak kan. Ni dia. So you pergi survey dekat internet berapa. Tengoklah. Ni antara contoh I survey. Kalau you nak beli banyak, A3 RM5. So 5 kali dengan 1 500. So terpulang lah berapa banyak you nak beli. Okay, so dekat atas ni you masukkan nama perniagaan yang menyediakan perkhidmatan printing ni, stiker ni. Yang dia terima ni adalah nama perniagaan kita. Okay, secara tunai, maka yang ini you tak perlu letak nombor cek. Okay, just tak letak nombor cek sebab dia kata membayar secara tunai. Masukkan amount. Untuk bayaran apa, letaklah situ tempahan logo perniagaan berpelekat. Alright. Okay, nombor resit letaklah apa-apa saja nombor resit, sebab ini adalah resit rasmi, bukanlah dokumen kita tapi dokumen si printing, kedai printing tadi tu. Okay, so letaklah apa-apa nombor resit terpulang. Alright. Okay, seterusnya 10 hari bulan. Ini kita dah buat dekat part 3 untuk nota kredit. 11 hari bulan merekodkan jualan tunai daripada 2 hingga 7 Mac, iaitu amount dia 2,826. So ini I akan ambil lampiran C. Sebab tu make sure siapkan dulu lampiran C, baru you boleh lengkapkan lampiran yang ini, lampiran B tadi. Okay, so nampak 2 hari bulan 7 amount dia 2,826. So I ambil saja jumlah yang ni. Minta maaf I kena tutup amount ni semua. Okay, so dekat sini I masukkan dekat sini amount yang sama. Siapkan dulu lampiran C, baru you boleh teruskan. Alright. Okay, lepas tu 8 hari bulan kita masukkan yang ini. Kita dah settle dalam video iPad yang ketiga. Tolong tengok balik. Okay, ini sama dengan tadi berkaitan dengan sayur-sayuran. Nama pakai nama yang sama, jumlah harga pun pakai nama yang sama. And make sure nombor yang jumlah nanti tu make sure tiada sen. Survey yang tadi you buat tu kan, pakai je, jangan tukar-tukar tau. Pakai saja yang sama. Okay, seterusnya 12 kita dah settle. Part 2 13 punya pun dah settle. Okay, yang ni kita akan hold. Kenapa hold? Sebab I akan buat
khas untuk yang ini saja. Sebab dia ada something yang kita perlu bincangkan. Takut nanti you pening kalau you buat sekali. Okay, muka surat 14 di samping kita dah settle untuk part yang keempat. Tengok balik. Okay, 11 hari bulan bagi muka surat 14 ni, ini baru betul. Yang mana pasal isi minyak, isi gas, tong gas tu kan. Yang ini I buat survey. Okay, yang 12 kg RM31, 14 kg RM35. Tengoklah you beli gas yang berapa gram. Okay, so letaklah harga kali dengan 2, you akan dapat jumlah. Yang ni pun sama, I pakai kedai runcit punya alamat, sama dengan yang kita beli kotak tadi tu. Pakai je nama yang sama secara tunai. So masukkan amount yang tadi lepas dikalikan dengan harga dan kuantiti. Okay, 15 hari bulan menjalankan sepenuhnya invoice pembelian peralatan kedai. Ingat tak tadi 1 hari bulan kita beli peralatan kedai kan? So ambil amount tu, letak saja amount yang sama. Okay, dan dia kata apa? Bayar pakai nombor cek. Kita pakai nombor cek kita, maka nombor cek ni dia mesti ikut susunan dengan seterusnya punya cek yang kita akan pakai nanti. So this one as kata apa, nombor cek yang pertama. So I letak sini, belakang dia 001. So nanti next kalau I bayar pakai cek lagi sekali, I akan letak 002. Sebab apa? Sebab ni adalah cek key kita membuat bayaran. And dekat atas ni adalah nama perniagaan yang peralatan kedai tadi, yang diterima ni adalah nama perniagaan kita. Dekat bahagian bayaran nak tulis apa? Sebab dia kata menjelaskan sepenuhnya, jadi you tulis apa kat sini? Menjelaskan sepenuhnya invoice. Lepas tu ambil nombor invoice yang 1 hari bulan tadi. Tulis nombor invoice tu, IDC apa semua kan? Masuk. Okay. And untuk receipt tak ada masalah, pakailah apa-apa nombor sebab ini bukan dokumen kita, dokumen diorang. So tak perlu ada urutan nombor. Okay, seterusnya I kena laju sebab iPad I dah nak habis bateri. Okay, 13 hari bulan membayar tempahan kain rentang. Kan kalau orang buat bisnes kan ada kain banner kan? Sama. So pergi survey dekat internet berapa selalunya kain rentang punya harga. Okay, so untuk atas ni you letaklah nama, I pakai nama yang sama yang dengan stiker. Stiker tadi I pakai nama sama. Okay, lepas tu nombor receipt pakailah apa-apa, tak kisah. Sebab ini bukan dokumen kita. Bila cakap asal, bukan dokumen kita, dokumen orang lain bagi pada kita. Tiada susunan. Diterima daripada nama perniagaan kita. Untuk bayaran tulislah untuk apa? Membayar tempahan kain rentang. Tulis kat situ. Okay, arrange, tengoklah harga yang sesuai seperti I suruh you survey. Okay, kalau macam ni selalunya kalau murah, tak payahlah pakai nombor cek, tak payahlah pakai cek, pakailah tunai cukup. Okay. Okay, next 16 sama macam tadi, ikut lampiran C. So ini adalah 8 hingga 14. So kalau you tengok kat lampiran C, 8 hingga 14 3728. So I pun letak sini 3728. Settlekan lampiran C dahulu. Okay, 14 hari bulan dah settle, kita buat dekat dalam part 3. Okay, 14 hari bulan menerima cek, highlightkan perkataan cek bagi tempahan burger. Masa 9 Mac kita ada menjual burger secara hutang kepada siapa? Kepada koperasi. So daripada amount tu you akan masukkan kat sini. Dia kata menerima cek, maka you ambillah amount yang dia hutang hari tu. Dekat atas ni nama perniagaan kita, sebab inilah dokumen kita, salinan dokumen kita. So atas nama kita. Okay, dan dia terima daripada siapa? Daripada koperasi yang you dah create tadi. Okay, ringgit Malaysia masuk ke amount yang sepatutnya. Untuk bayaran apa? Tulis kat sini. Bagi tempahan, tak payah. Tulis kat situ, menerima cek bagi invoice, masukkan nombor invoice yang tadi tu. Yang 9 Mac tu kan, masukkan nombor invoice tu. Okay, yang ini tak perlu, kalau katakan ni nombor cek kan, you pakai nombor cek. Nombor cek tak perlu ada susunan sebab itu bukan nombor cek kita. Nombor cek kita punya customer. So tak perlu ada susunan dengan yang tadi tu, yang MBB yang belakang tu 01, tak perlu. Sebab ni bukan kita punya nombor cek. Okay, settle untuk 14 bulan. 17 hari bulan membayar upah kepada pembantu kios secara tunai. Secara tunai. Voucher bayaran kita keluarkan. So jadinya dekat sini nama perniagaan kita. Ini adalah kita punya dokumen. So you kena buat ni as a first document sebagai PV01. Ikutlah, nak letak apa-apa nombor. Tapi nanti next voucher pembayaran you akan follow yang ini, dekat belakang dia 002. Sebab ini adalah voucher pembayaran kita punya. Okay, so yang dekat sini upah ni you masukkanlah upah nama. Jangan dekat profile tulis Ali bin Abu, dekat sini tulis Fatimah binti Zakaria. Jangan, kena pakai nama yang sama. Okay, ingat tak kita baca soalan dibayar untuk setengah bulan kan? So kalau ikutkan profil perniagaan, kita tulis ni 950 untuk sebulan. So kalau yang ini you akan ambil 950, you bahagikan dengan 2. Sebab dia bayar secara separuh. Okay, potongkan nombor cek sebab dia dah kata situ bayar secara tunai. Okay, seterusnya muka surat 18. Ini kita dah settle bincang part yang kedua. Muka surat 19 ini pun kita dah settle bincang part 7 berkaitan ke inventory kotak pun dah settle.
15 pun dah settle. Kita bincang bahagian yang kedua berkaitan dengan beli secara kredit bagi barang niaga telur. Ini kita akan bincang on next part. Ini pun kita dah bincang 16 hari bulan dekat part yang kelima. Tolong tengok balik. Ini sama macam tadi. Kita bincang pasal apa? Pasal sayur-sayuran. Buat benda yang sama, pakai nama pasaran yang sama, harga pun pakai yang sama. Pastikan amount jumlah jangan ada sen. Okay. 19 hari bulan berkaitan dengan apa? Menjelaskan sebahagian invoice bertarikh 1 Mac. Masa 1 Mac you ada beli barang niaga yang roti burger dan sebagainya secara hutang. Now baru you nak bayar dia. Okay. So dekat atas ni you akan letak apa? Pembekal burger punya nama dan alamat. Sebab ni asal bukan dokumen kita. Perniagaan ni diterima daripada perniagaan kita. Nombor resit reka sendiri. Sebab tak perlu ada kesinambungan daripada kita. Sebab ini bukan dokumen kita. Okay. And then sebab dia kata tak cakap apa-apa kan. Kalau tak cakap apa-apa dia kasi pakai cek ke apa, you boleh reka apa-apa. Macam tadi last kali contoh kalau I nak pakai nombor cek. Tadi last kali nombor cek I adalah 01. Now I nak pakai nombor cek, I letak sini 002. Mesti ada kesinambungan. Kalau tak nak pakai nombor cek, potong je nombor cek, just anggap sebagai tunai. Okay. Sebabkan dia kata sebahagian, kalau katakanlah before ni yang 1 hari bulan punya urus niaga, I beli secara hutang sebanyak 2,000. Jangan letak 2,000 sebab dia kata sebahagian, bayar just a part of. Maka dekat sini you letak 1,000, 1,500 ke, tapi jangan letak amount yang penuh sebab dia kata sebahagian. So dekat untuk barang ni you tulis apa? Tulis kat sini menjelaskan sebahagian invoice. Ambil nombor invoice yang 1 hari bulan tadi. Yang you beli barang niaga yang roti burger semua tu kan, masukkan dia. Bukan perhatian kedai ya. Perhatian kedai kita dah settle. Ni berkaitan dengan barang niaga. Okey. Seterusnya 22 hari bulan menerima pinjaman daripada bank. Masuklah apa-apa bank yang wujud dalam Malaysia. Jangan reka-reka. Letaklah Maybank ke CMB ke apa. Lepas tu bernilai berapa ikut angka logik. Sebab you adalah membuat perniagaan burger. 5,000, 10,000. Jangan sampai 50,000, 100,000 tak logik. So letaklah apa-apa amount logik. Okey. 20 hari bulan tak ada apa-apa, dah bagi siap-siap. 21 hari bulan macam biasa tolong rujuk ke lampiran C. Macam ni I dapat 4091. So sini pun I letak 4091. So you masukkan balik. Okay. Okay, 21 hari bulan menerima sebahagian bayar daripada kelab futsal. So masa 16 Mac kita ada jual secara kredit kepada kelab futsal Superstar ni. You lah ikutlah kelab futsal you apa. Okay. Dia kata sebahagian. Kalau contoh hari tu I jual sebanyak 360. So I akan letak apa nombor tapi mesti kurang daripada 360. 200 ke, sebab bukan bayar semua tau. Bayar sebahagian sahaja. Okay. Nombor cek tak perlu ikut susunan sebab bukannya itu cek kita, tapi cek kepada customer kita iaitu kelab futsal tu bagi kepada kita. Dia tak ada kesinambungan. Letaklah apa-apa ikut you. Okay. Cumanya untuk nombor resit you kena sambung. Sebab itu last sekali ada RCPT01. Itu saya punya. So next I kena letak 002. Kalau contoh macam you letak 13001. So next you akan letak 13002. Ada urutan. Ini kena alert. Mesti mengikut urutan. Kalau tak nanti you akan salah ikut urutan. Okay. Risau sebenarnya iPad I mati kat sini. Tak boleh charge sebab I pakai adapter dekat TV. Okay. 23 hari bulan I akan hold untuk next part. Okay, 23 kita akan kita dah settle bincang dalam bahagian yang kelima. 24 kita dah bincang dalam bahagian kedua. Masih baik dah bincang. 25 pasal beli sayuran. Sama macam tadi, ikut harga yang sama. Pasal pakai pasal yang sama. Kalau boleh letaklah harga kurang daripada RM7. Yang RM7 mahal sangat sebab you membeli secara banyak kan, lebih murah. Okay. Ini pun sama dah bincang dalam bahagian yang kedua. Okey, 26 hari bulan merekodkan jualan. Ini tolong refer lampiran C balik. 22 hingga 28 I punya lampiran C adalah 4055. Ni. So I masukkan dekat sini 4055 ikut. Okey. 28 tak ada apa-apa, just bagi tahu je sebab nanti kita nak masuk kat buku tunai yang mana kita bayar gaji kita sendiri as pemilik. Okey. 28 tolong refer dekat I punya video part yang ketiga. And 29 yang mana kita ada menerima sebahagian bayaran yang mana masa hari tu 23 Mac kita ada jual barang niaga kepada usahawan. Kita jual burger dan oblong kepada koperasi ni. Okay. Secara cek. Makanya you akan terima cek lah. Yang ini tak perlu ikut susunan sebab bukan nombor cek kita, nombor cek customer kita. So tak perlu ikut yang tadi tu. Letaklah apa-apa. Okay. Ini adalah perniagaan kita sebab ni dokumen kita kan. Salinan kita bagi resit kat customer. So ini adalah nama perniagaan kita dan alamat masukkan ikut. Sebab ni dokumen kita. So ikut tadi RCPT 002 last sekali. So now kita akan letak RCPT 003. Okay. Rekodkan perkataan sini sebagai invoice. Ambil nombor invoice yang mana 23 Mac hari tu. Ikut letak nombor invoice ni. Okay. Invoice you lah. Okay. So disebabkan dia kata sebahagian, contoh hari tu invoice amount dia 585. Jangan letak 585. I kena letak kurang. Letaklah dalam 300 ke. So maybe dia akan bayar next part. Dia bayar selebihnya. Okay. Okay, so settle. Okay, 29 hari bulan berkaitan dengan memberi sumbangan. Letaklah apa-apa nombor sebab dia adalah sumbangan cuma untuk jauh karton. Dalam 50, 100, 200 terpulang. Jangan terlalu banyak sebab just jauh karton je kan. Okay, kepada nama individu ke atau nama sekolah ke terpulang dan SMK letak nama sekolah.
Mungkin bayar derma untuk jaga tuan anak ke, satu kalau ada anak lah. Okay, ataupun untuk pekerja punya anak ke terpulang. Okay, muka 127 kita hold dulu. Ya, sebab ini adalah berkaitan dengan maintenance deposit tunai yang akan ajar nanti. Last sekali, alhamdulillah 31 hari bulan membayar penggunaan air dan elektrik bagi bulan Mac secara tunai. Tunai bulatkan. So bila tunai nombor cek terus potong. Okey. Dekat atas ni sebab ada voucher kita punya kan. So you tulis nama perniagaan dan alamat kita. Nombor voucher. Tadi pun kita dah keluarkan voucher pembayaran PV01. Itu saya punya. So next saya akan continue terus. Kena ikut susunan PV002. Okey. Dan bayar kepada siapa? Pemilik kios. Bukan TNB ke apa tak. Sebab kita menyewa. So kita bayar kepada pemilik kios. Nanti pemilik kios yang akan settlekan kita punya elektrik, bil elektrik dan air. Okay. Dan harga letaklah biarlah logik sayang. Sebab you just a kiosk, bukannya satu bangunan besar. Tak perlu sampai ribu-ribu. Letaklah amount ratio lebih kurang yang logik. Okay, settle. Sebenarnya ini adalah video yang kedua. Sebab tadi I record almost sejam. Tiba-tiba I tak tekan lagi button record. Sebab sampai habis bateri iPad I. Okay, so I think that's all untuk video bahagian ke-9. So nanti kita akan sambung lagi video yang seterusnya berkaitan dengan slip daftar. Berkaitan dengan apa tadi? Slip bank dan juga yang mesin apa tadi yang tu kita akan buat yang seterusnya, kita akan buat pula yang bahagian yang itu. Alright. Okay, so alhamdulillah untuk lampiran B almost done. So kita akan continue lagi berkaitan dengan seterusnya lah, buku catatan pertama dan sebagainya. Okay, so jangan lupa untuk share link video I kepada kawan-kawan you mana yang masih lagi tak lengkapkan lagi kerja khusus, share lah kepada kawan-kawan you, okay? Supaya diorang pun mendapat manfaat yang sama. Alright, saya yang mana yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe video channel I, YouTube channel I, Cikgu Pakai Kira by Miss Nisa, okay? Supaya akan semangat lah sikit untuk buat banyak lagi video. Alright, so if ada any question, you boleh komen je ke dekat bawah ni, okay? Apa-apa soalan, insyaAllah yang sempat I akan jawab. Alright, so hopefully video I akan bantu you. Dan make sure buatlah kerja khusus ni dengan betul-betul, jangan buat secara ala kadar. Alright, so I think that's all for this time untuk video kali ni. So kita juga jumpa lagi untuk video yang akan datang. So see you guys on next video. Assalamualaikum and thank you guys for watching my video. Bye. Thank you. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.